Itu dia 3 berita ringkas dalam SPM Sana Sini dapat saya kongsikan kepada anda semua. Dan kita teruskan dengan sedikit informasi berkaitan dengan teknologi-teknologi terkini di negara Malaysia. Apa kata kita saksikan sekarang informasi-informasi tersebut? Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita nak teruskan lagi perbincangan mengenai teknologi hijau. Kalau tadi Syuhaida bawakan perbincangan mengenai kereta elektrik, sekarang kita nak beri fokus kepada motor elektrik pula. Jadi banyak yang telah pun dijual di Malaysia. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Kalau tadi isu yang Syuhaida bawakan, contohnya di mana nak charge-nya lama. Kalau kita nak bandingkan dengan isi minyak petrol, hanya beberapa minit. Kalau charge motor ni boleh makan masa hingga 30 minit. Jadi macam mana practicality-nya di Malaysia hari ini untuk kita bercakap mengenai motosikal elektrik Lestari Alam. Saya sangat berbesar hati bersama dengan tetamu seterusnya pada hari ini. Saya bersama dengan Encik Hazri Samsuri, iaitu penganalisa otomotif. Biasanya Encik Hazri ini dia popular kalau beri komen tentang kereta. Bukan saja di Twitter, malah di media sosial yang lain. Jadi biasanya Encik Hazri bagi komen tentang kereta. Tapi kali ini kita nak bawakan motor elektrik itu sendiri. Mungkin mungkin cara dia bergerak tu lebih kurang sama menggunakan tenaga elektrik. Bagaimana perspektif seorang penganalisis otomotif negara apabila kita melihat motor elektrik ini dah masuk ke Malaysia? Kerjaya saya sebenarnya bermula dengan motosikal. Ya. Memang motosikal ialah cinta pertama saya lah. Dan motosikal elektrik ini secara dasarnya memang sebuah motosikal lah, ada 2 roda dan kita kena imbangkan dia macam bawa motosikal. Cuma beza dia sekarang ni ialah daripada segi train kuasa, iaitu dia dah tak gunakan enjin petrol tetapi digunakan bateri elektrik. Now, bila kita cakap menggunakan elektrik ni, memang sebelum ni dah ramai orang pakai, terutama di kampung-kampung. Nak pergi ke surau ke apa, kita ada motor elektrik yang tak boleh didaftarkan di atas jalan raya. Ni kira macam mainan lah. Tapi yang besar, yang memang orang pakai. Tetapi sekarang ni kita ada motosikal elektrik yang boleh didaftarkan untuk penggunaan secara halal di jalan raya. So, ada beza dia. Dan beza dia banyak. Contohnya, dia kena ada semua kelengkapan seperti motosikal biasa. Lampu hadapan, lampu isyarat kiri kanan, brek yang betul, apa semua. Semua kenderaan yang tak digunakan di atas jalan raya perlu lulus homologasi untuk setiap kerajaan di dalam semua negara. Dia bukan boleh main jual ya, tak. Dia kena ikut homologasi, dan Malaysia diikut undang-undang UNECE. Dan Malaysia ada target tersendirilah kalau kita ikutkan Pelan Hala Tuju Peralihan Negara NETR, di mana negara kita berhasrat untuk meningkatkan jumlah kenderaan elektrik 2 roda ini sebanyak 80% menjelang 2050. Maksudnya kita ada dalam 26 tahun lagi. Sasaran itu mampu tercapai ataupun tidak dengan kalau kita lihat pada masa sekarang kesedaran masyarakat tentang teknologi hijau itu sendiri ataupun green energy itu sendiri? InsyaAllah boleh tercapai, tetapi ia bergantung kepada 2 isu utama. Nombor 1 ialah undang-undang itu sendiri. Undang-undang memang perlu wujud. Undang-undang ni bukan setakat untuk memastikan keselamatan, tetapi lebih ke arah menukarkan sikap pengguna. Okey? Dan nombor 2 ialah kemajuan teknologi. Kalau kita bercerita tentang zaman sekarang ini, memangnya motosikal elektrik, jarak gerak dia tak cukup jauh. Dia kurang praktikal dan harga dia masih mahal. So kalau kita bercerita tentang lagi 5 tahun, memang sukar sedikitlah 80%. Tapi kalau seperti apa yang ETR cadangkan, yang itu saya rasa insyaAllah boleh dicapai
Tetapi macam saya cakap tu lah, undang-undang dan kemajuan teknologi. Dan juga ada juga inisiatif yang kerajaan kita berikan, yang mana kerajaan menyediakan rebat sebanyak RM2,400 bagi setiap pembelian motosikal elektrik bermula pada 8 Disember untuk mereka yang berpendapatan tahunan sekitar RM120,000 Malaysia yang layak untuk mendapatkan. Maksudnya golongan M40. Targetnya adalah golongan M40 T20. Tetapi apabila kita bercakap mengenai penggunaan motosikal, banyak lagi golongan bawahan, golongan B40 secara generalnya yang menggunakan motosikal ini. Jadi di mana keseimbangan untuk kita mencapai 80% penggunaan motosikal elektrik ini pada tahun 2050? Daripada apa yang saya lihat, insentif itu secara dasarnya bagus, tetapi dia lebih kepada untuk memperkenalkan teknologi itu. Dia bukan untuk menggantikan motosikal. Jadi memang betul kebanyakan orang yang menggunakan motosikal atas dasar practicality. Satu mode of transport yang mudah, mampu milik dan praktikal. Insentif itu bukan untuk menggantikan golongan itu. Dia lebih kepada memperkenalkan supaya orang tergerak hati untuk beli. So M40 memang kita tahulah lebih ramai yang menggunakan kenderaan kereta ataupun yang menggunakan public transport. Dia orang tak ramai yang menggunakan motosikal dan harga dia pun. Sebabnya lah harga motosikal elektrik yang okey memang secara dasarnya RM10,000. Yang bawah daripada itu memang ada, tetapi kurang sesuai untuk penggunaan jalan raya biasa. Kerana nombor satu, jarak gerak masih terlampau pendek dan terlalu perlahan. Jadi kita pun dah berbincang tentang keselamatan motosikal, bagaimana mangsa kemalangan motosikal masih lagi tinggi. So antara sebabnya ialah dia menjadi objek halangan di jalan raya lah, traffic obstruction. Motosikal tak boleh terlampau perlahan sebenarnya sebab jalan kita ada yang masih kecil dan kenderaan lain terlampau laju. Jadi benda yang terlampau perlahan di atas jalan raya ialah satu benda yang berbahaya. Cuma di Malaysia kita masih lagi tidak ada konsep speed limit yang minimum speed limit. Kita tak ada. Kita ada maximum speed limit. Halaju maksimal 110. Kita tak ada halaju minima. Ada sebenarnya untuk lebuh raya. Tapi jalan raya tak ada lagi. So pada saya insentif itu sesuai untuk memperkenalkan motosikal elektrik kepada orang ramai. Bercakap mengenai harga, tadi Cik Hazri ada sebut mengenai ia terlalu mahal. Ya, kalau kita kembali 5-6 tahun lepas, kalau kereta sendiri itu mahal, tetapi sekarang disebabkan oleh China telah pun mengeluarkan EV, kenderaan elektrik dan juga motosikal elektrik, penurunan harga itu berlaku. Tapi ia masih lagi mahal. Dari segi motosikal pula bagaimana? Kalau kita boleh dapatkan gambaran dari segi harga 5 tahun lepas, sekarang dan juga projection 5-10 tahun lepas hadapan? Masih sama. Sekarang ni masih lagi mahal kerana satu, volume yang kurang. Dia tak banyak. Nombor dua, harga bateri. So bateri itu memainkan peranan yang penting di dalam sebuah kenderaan elektrik. So harga bateri itu masih lagi mahal. Cuma saya rasa dalam masa 5 ke 10 tahun harga dia akan turun, juga bergantung kepada teknologi dan juga teknologi pengilangan. So saya pun sebenarnya jujur saya cakaplah, saya tak begitu pasti tentang harga bateri ini boleh turun. Sebabnya ialah bateri juga menggunakan bahan galian yang bukannya boleh dipetik di mana-mana. Dia macam minyak lah. Sumber minyak adalah sumber yang finite. Makin lama makin berkurang. Bateri pun sebenarnya menggunakan bahan-bahan kimia yang secara dasarnya datang daripada galian yang makin lama makin kurang. Cuma volume, bila banyak yang menggunakannya, saya rasa dia boleh turun harganya. Cik Hazri, kita bukan berdua sahaja, kita dapatkan juga pandangan daripada pemain industri, iaitu pengeluar motosikal elektrik di Malaysia, iaitu Blue Shark Malaysia. Kita bersama dengan Encik Eric Lim, iaitu pengurus kanan jenama dan komunikasi Blue Shark Malaysia. Encik Eric, bagaimana sekarang kalau kita lihat permintaan skuter Blue Shark ataupun motosikal elektrik di Malaysia sekarang? Encik Eric, silakan. Ya, selamat pagi Ridwan dan Hazri. Selamat pagi semua. So, bagi pihak Blue Shark, kami adalah syarikat mobiliti teknologi EV yang merintis penyelesaian elektromobiliti dan tenaga untuk mengubahkan cara kita bergerak satu dunia. Kalau kita nak anggap pasaran Malaysia, kalau nak banding dengan negara jiran kami masih kecil. So, kalau kita boleh tengok figure semua untuk pasaran Malaysia, kita ada 15 juta sebenarnya motosikal di pasaran, tapi hanya kurang daripada 1%, iaitu lebih kurang 3,000 motosikal di jalan raya adalah elektrik.
So kita ada banyaklah yang nak dibuat sebelum kita boleh mencapai matlamat kami. Encik Eric, antara cabaran masyarakat untuk menggunakan motosikal elektrik ini adalah tempoh pengecasan yang lama. Kalau kita isi minyak menggunakan petrol hanya mengambil masa 1 minit, 2 minit. Tetapi kalau ikutkan di sini skuter untuk mencapai daripada 0 hingga 80% mengambil masa hingga 3 jam setengah untuk mengecas bateri sehingga kapasiti maksimum. Jadi ini kalau kita tengok 3 jam setengah ni bukan masa yang sekejap, dia lama. Bagaimana cabaran-cabaran begini ditangani oleh pengusaha seperti Blue Shark? Saya rasa untuk kebanyakan orang di Malaysia kan, kita semua dah biasa dengan kereta elektrik yang perlu dicas selama sejam ke 3 jam macam tu. Tapi untuk motor saya agak beza sikit. Sebenarnya duit bateri Blue Shark R1 boleh dicas melalui 3 cara. Yang pertama melalui sambungan kabel terus kepada mana-mana soket elektrik yang biasa. Yang kedua boleh tanggalkan bateri itu dan dicas di atas charging dock yang disediakan. Yang ini sangat berguna kalau nak cas dekat pejabat atau di Pangsapuri di mana soket dipakai jarang disediakan. Dan cara yang ketiga yang paling menarik, yang itu bila bateri sudah habis diguna boleh dialihkan atau boleh swap untuk bateri yang sudah dicas penuh di mana-mana bateri Blue Shark, Blue Station Blue Shark itu bateri kios boleh dijumpai dalam beberapa saat saja. Jadi kita rasa ini adalah kelebihan yang unik untuk Blue Shark yang wajib menjadi amalan biasa bagi penunggang EV masa depan. So kita ada head start sikit lah macam tu. Dari segi servis pula bagaimana? Kalau motor biasa kita ada contohnya 1,000 ataupun 2,000 mileage, kita pergi servis tukar minyak hitam lah orang kata kan dalam bahasa mudah. Kalau motosikal elektrik ataupun skuter elektrik ini bagaimana Encik Eric? Memang beza. Kurang sikit lah saya boleh katakan. Sebab kalau untuk motor EV, parts dia memang kurang kalau banding dengan motosikal petrol. Jadi kalau dari segi servis dan cost service dan maintenance pun penyelenggaraan dia memang lebih rendah. Sebab ada kekurangan parts yang kena diserviskan hanya tukar minyak dan mungkin tayar saja dan brake pad. So jadi dia amat berbaloi lah macam tu. Okey, kita kembali ke studio bersama dengan Encik Hezri. Kalau kita lihat kenderaan elektrik ataupun motor elektrik, malah kereta elektrik, dia mempunyai satu, kita tengok kita boleh cam ini adalah kenderaan elektrik. Sama juga dengan motor, dia lebih bersifat bersegi dari segi design. Kalau motor biasa ataupun kereta biasa juga untuk kita bercakap tentang motosikal ini, dia lebih ergonomik. Orang duduk sedap. Saya ada tengok satu keluaran BMW motosikal elektrik, dia straight dan nampak berkotak. Dari segi ergonomik itu bagaimana? Design yang menjadi cabaran. Dia memang ada sedikit cabaran, tetapi cabaran dia adalah lebih kepada bentuk bateri itu sendiri. Seperti Blue Shark tadi tu, dia boleh tukarkan, dia boleh swap. So bateri itu datang dengan satu bentuk. So kalau bentuk bateri ini universal, maknanya semua motosikal menggunakan bentuk bateri yang sama, lebih senang reka bentuk tu untuk dibuat motor tu untuk direka bentukkannya lah, lebih mudah lah. Tapi memang dia sekarang ni banyak lebih kepada skuter. Untuk motosikal genre biasa, nak gantikan enjin dengan bateri dekat situ tu tak ramai yang akan buat. So sebab memang ada sedikit cabaran, tetapi pada pendapat saya dah lama-lama kita akan biasalah benda ni. Dan cara tunggangan sebenarnya sama, cuma dia berat sedikit. Pada pendapat Encik Hezri, perlu ataupun tidak pada satu ketika nanti kan kita menuju untuk mendapatkan 80% jumlah keseluruhan motosikal ini adalah motosikal elektrik pada tahun 2050, kita mewujudkan satu undang-undang. Pada satu ketika mungkin satu keluarga tidak perlu membeli satu motosikal elektrik kalau nak beli motosikal. Satu elektrik, satu biasa. Undang-undang sebegitu untuk kita menggalakkan lagi masyarakat menggunakan motosikal elektrik. Okey, itu satu cadangan yang bagus. Cuma sebelum kita buat apa-apa perundangan pun kita kena lihat sama ada dia praktikal atau tidak kepada pengguna. Kita tidak boleh menyusahkan pengguna. Penggunaan motosikal ini sebenarnya di Malaysia berbeza daripada di Thailand dengan di Indonesia. Ini ialah kerana keadaan trafik kita, keadaan jalan raya kita. Mereka menggunakan motosikal mereka di dalam kawasan yang pusat bandar, di mana yang sesak. Bermakna hal laju mereka jauh lebih rendah daripada kita. Kita di Kuala Lumpur sendiri, kita dah boleh nampak ada beberapa banyak lebuh raya di dalam bandar. Dan di tempat lain, lebuh raya, motosikal tak boleh masuk lebuh raya. Di Malaysia kita boleh. So, cara penggunaan motosikal
memang berbeza. Dan ini yang pada pendapat saya cabaran kepada motosikal elektrik, kerana motosikal elektrik kalau kita pergi laju, dan kita bukan cerita pasal atas 100 km sejam pun. Kalau kita bawa constant speed 70, 80, 90, ada bukit, turun bukit, straight highway, dia akan beri efek kepada jarak gerak. Maknanya jarak gerak dia akan lebih menurun. Jadi dalam erti kata lain, walaupun di Bangkok ataupun di Jakarta memang sesuai, tak semestinya motor elektrik itu sesuai di Malaysia. Jadi ini adalah satu cabaran pada pendapat saya kepada industri motosikal elektrik. Dan kita sendiri pun ada syarikat motosikal nasional, dan saya rasa cabaran ini patut diserahkan balik kepada mereka supaya mereka boleh hasilkan sebuah motosikal elektrik yang mampu bilik dan lebih sesuai dengan penggunaan orang Malaysia. Dari segi pelesenan bagaimana? Kalau kita lihat untuk mendapatkan lesen motosikal di Malaysia, kita perlu melalui tes-tes, dan itu motosikal biasa ada gear. Kalau skuter elektrik ini tidak ada, kita tekan je dia terus bergerak. Dari segi pelesenan, pendapat Encik Hezri bagaimana? Buat masa sekarang memang dia akan tukarkan kilowatt hour tu kepada horsepower supaya dia dapat gunakan lagi lesen B2 dan B penuh tu lah. Lesen ni saya rasa untuk masa sekarang cara pembawakan, cara tunggangan motosikal elektrik lebih kurang sama. Cuma yang mana yang high powered memang berbeza sedikit. Dia umpama macam bawa motor besar lah. Jadi yang ini saya rasa perlu lebih banyak kajian daripada pihak Kementerian Pengangkutan sendirilah, dan daripada pihak-pihak seperti Myros dan apa semua tu. Tapi pada pendapat saya untuk sekarang ini tak banyak beza daripada segi ujian-ujian untuk mengambil lesen motor. Pada pendapat saya tak banyak beza skill dia yang diperlukan untuk motosikal elektrik dan motosikal biasa. Antara isu yang dibangkitkan juga adalah apabila bercakap dengan elektrik ini, katakanlah charge itu di rumah, dia mampu untuk meningkatkan bil elektrik di rumah. Bagaimana pendapat Encik Hezri? Okey, pengalaman saya menggunakan kenderaan elektrik, saya gunakan kenderaan elektrik lebih daripada 4 tahun dulu. Dan sekarang ni saya sentiasa menguji kenderaan elektrik dan juga motosikal elektrik. Penggunaan elektrik di rumah sebenarnya jauh lebih murah daripada harga petrol. Itu realiti dia. Cuma sebab motosikal bateri dia kecil. Dan di rumah kita guna AC charger, maknanya yang di dinding. So penggunaan elektrik taklah begitu membebankan. Cuma saya lebih risau kepada pendawaian di rumah. Kerana kita nak charge, macam telefon kita pun kita nak charge sejam, 2 jam, 3 jam. Yang ini bateri lebih besar dan dia akan ambil masa lebih kurang dalam 2-3 jam. So pendawaian itu perlu yang betul-betul bagus. Sebab pengalaman saya sendiri, kalau kita guna extension wire tu, kabel tu, pernah terbakar untuk charge. So yang itu satu benda yang saya rasa pihak kerajaan perlu arif dan perlu ada didikan kepada pengguna. Dia tak boleh main sebat, cocok kat mana-mana saja, tak boleh. Jika kesedaran kita terus berikan, kita boleh mencapai 80% penggunaan kenderaan dua roda di jalan raya pada tahun 2050. Tetapi mungkin kemusykilan kita adalah untuk kita melihat bagaimanakah saya melihat dari aspek kesediaan kita untuk menerima jumlah motor ataupun pengeluar daripada negara China. Contohnya kereta sudah masuk ke Malaysia, buatan China. Adakah kita masyarakat dari segi perspektif penerimaan mentaliti kita untuk menggunakan elektrik itu sudah pun bersedia secara keseluruhan, Encik Hezri? Okey, kat sini ada dua soalan yang sangat menarik. Nombor satu, kesediaan kita untuk menerima jenama daripada China contohnya. Ini pada awalnya memang, okey, tetapi perlu diingatkan macam saya sebut tadi ada homologasi. Maknanya semua kenderaan yang hendak dijual di Malaysia perlu lulus ujian homologasi. Bermakna daripada segi keselamatan semuanya dah sama. Semua perlu menepati piawaian tersebut. Nombor dua, selepas Proton bergabung dengan Geely, orang dah boleh nampak yang kenderaan ataupun syarikat otomotif daripada China boleh menghasilkan kenderaan yang berkualiti. Sama juga dengan motosikal. Motosikal secara perlahan-lahan mereka dapat lihat sendiri, dan pengeluar sendiri pun dia dah tak nak gunakan, orang kata apa, dia tak nak berikan kualiti yang rendah. Kerana mereka tahu, mereka sendiri pun dah pernah kena, di Malaysia pun semua pernah kena. Motosikal daripada China dulu kualitinya sangat kurang, harga jual balik tak ada, dia orang dah serik. So pengeluar pun dah faham, so dia hasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi juga rasa. Dan kita masih lagi bersama dengan Encik Eric. Encik Eric, saya difahamkan juga ada wujudnya kerjasama antara beberapa perkhidmatan P-hailing dengan EPSB. Bagaimanakah kerjasama ini terbentuk dari aspek penggunaan motosikal elektrik ini, Encik Eric? Okey. Sebenarnya program perintis kami dengan Petronas dan Grab,
di mana 50 penunggang Grab mengalami sendiri skuter elektrik R1 secara langsung selama sebulan di jalan raya Malaysia yang meliputi sejauh 131,000 kilometer dan 5,400 pertukaran bateri sangat menggalakkan sebab dia menyimpulkan bahawa pertukaran bateri adalah cara yang lebih pantas, lebih mudah dan lebih murah. Dan hampir semua penunggang bersetuju dengan kesimpulan itu. Jadi penunggang yang paling banyak menggunakan motor dan jalan jauh mendapat manfaat yang lebih untuk menggunakan EV, dan analisis terperinci di data kami ialah dia menyokong betapa EV sangat sesuai untuk penghantaran jarak terakhir. Dan apa yang kami kumpulkan dari data itu ialah bahawa untuk perjalanan EV kan dia boleh jimat 400 atau dia RM400 lebih murah untuk dijalankan kalau nak banding dengan motosikal ICE. So jadi memang sesuailah untuk rider e-hailing semua. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Eric Lim, Pengurus Kanan Jenama dan Komunikasi Blue Shark Malaysia. Kita beralih kepada Encik Hazri. Mungkin soalan terakhir kepada saya, kepada Encik Hazri. Tadi Encik Eric ada sebut mengenai kerjasama antara industri dan juga penjanaan ekonomi menerusi e-hailing, contohnya Grab dan sebagainya. Bagaimana dari perspektif ini pula, dari segi penjanaan ekonomi menggunakan kenderaan elektrik? Kenderaan elektrik sebenarnya jauh lebih sesuai untuk industri logistik seperti e-hailing dan logistik lah. Kerana mereka menggunakan route yang dah tetap. Maknanya perjalanan mereka tu dah tetap. So, diorang boleh plan berapa banyak tenaga bateri yang perlu digunakan. Dan memang kita telah buat pun. Contohnya di Kuala Lumpur sendiri kita ada bas yang 100% elektrik. Kerana route jalan dia dah memang tetap, dia dah tahu dah bateri dia memang akan tahan daripada pagi sampai ke malam. Kerana itu memang kalau di Eropah pun memang syarikat-syarikat logistik diwajibkan beberapa peratus kenderaan mereka ialah kenderaan elektrik. So saya rasa Malaysia boleh mula ke arah itu, cuma lebih kajian perlu dilakukan agar ia adil kepada pihak industri dan juga kepada objektif negara. Okey, itu dia sedikit pandangan dan juga kupasan berkenaan dengan penggunaan skuter elektrik di Malaysia. Mungkin masih lagi baru, kita kedengaran sebelum ini kita banyak dengar tentang kereta elektrik, tapi hari ini kita bawakan perbincangan mengenai motor elektrik ataupun skuter elektrik ini yang mana ia sangat baik untuk kita gunakan dalam penjimatan tenaga dan juga dalam kita mempromosikan green teknologi ataupun teknologi hijau. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Hazri Samsuri, penganalisa automotif, kerana sudi berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan motor elektrik melestarikan alam sekitar. Baiklah.